Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera khususnya buat pensyarah saya iaitu Dr. Lim Chin Yin yang telah mengajar saya bagi subjek PKUK 3152 Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Saya Muhammad Rafiq Farhan bin Saiful Nizam daripada kelas PT4 S1-2 akan membuat pembentangan bagi tugasan 4 iaitu pembentangan projek inovasi. Baiklah, kita pergi kepada konsep terlebih dahulu. Baik. Ada dua poin yang saya ketengahkan di sini iaitu inovasi memainkan peranan yang penting dalam pendidikan kerana ia boleh menambah baik hasil pembelajaran dan kualiti peruntukan pendidikan. Ini dinyatakan sendiri oleh OECD 2016 dalam dayang Rafidah Sharif M. Fuad et al. 2021. Seterusnya, inovasi yang dihasilkan perlulah bersesuaian dengan keperluan MBPK ataupun murid berkeperluan pendidikan khas, ketidakupayaan pendengaran, pembelajaran maupun penglihatan. Okey, masuk dua poin kat sini. Inovasi merupakan satu perkara yang baik dalam merancangkan lagi sistem pembelajaran, dan inovasi yang dihasilkan itu perlulah bersesuaian dengan orang yang kita target lah. Sama ada MBPK ketidakupayaan penglihatan ke, pendengaran ke ataupun pembelajaran. Baik. Slide seterusnya. Kita tengok model generik untuk proses pembelajaran trialogical. Okey, next slide. Okey, kat sini ada beberapa poin iaitu ada 6 poin yang saya rasa yang berkaitan dengan model inilah. Dan model ini saya rasa berkaitan amat rapat dengan saya punya penghasilan produk inovasi. Okey, yang pertamanya menyatakan tujuan sebenar dan keperluan. Okey, dan nanti dalam pembentangan saya akan ketengahkan keperluannya dan apakah tujuan produk inovasi saya. Yang keduanya iaitu menetapkan skop ataupun had ataupun batasan. Maksudnya golongan yang kita sasarkan lah. Dan nanti dalam pembentangan juga saya akan beritahu apakah skop kajian ataupun penggunaan inovasi saya ini. Yang ketiga, sediakan draft dan semakkan berulang. Okey, maksudnya kat sini kita kena ada draft untuk produk kita dan kita perlu semak berulang-ulang untuk dapatkan, maksudnya kita dapatkan pandangan berulang tu, maksudnya kita dapatkan pandangan beberapa pensyarah yang pakar-pakar ni untuk kita pastikan produk yang kita hasilkan tu berkualiti. Kemudian uji kaji dan membuat refleksi. Uji kaji ni mungkin kita boleh turun padang lah ke sekolah berhadapan sendiri dengan golongan sasaran kita untuk kita test kita punya produk dan kemudian kita buat refleksi sama ada ianya berkesan ataupun tidak. Kemudian membuat pemunian dan spesifikasi sekiranya tambah baik kita buat penambahbaikan lah pada produk yang kita hasilkan. Dan seterusnya yang terakhir iaitu guna semula. Produk yang dihasilkan tu inovasi dia mesti boleh digunakan semula lah. Baguslah boleh guna berkali-kali, tidaklah hanya sekali saja. Baik, slide seterusnya iaitu tajuk projek inovasi. Okay, so next slide. Ini dia. Picu matematik. Kat sini ada gambar lah. Inilah pandangan, inilah produk saya lah. Produk inovasi saya yang saya hasilkan. Ada gambar kat sini. Inilah pandangan pertama dia. Pandangan pertama bagi produk saya. Slide seterusnya. Yang ini dia pengenalan ataupun latar belakang. Baik. Kita tengok. Picu matematik merupakan satu penghasilan produk yang berasaskan subjek matematik. Kat sini jelaslah. Maksudnya produk yang saya hasilkan ni, daripada nama pun kita dah tahu ini tertumpu kepada subjek matematik. Yang keduanya, produk ini menggunakan kaedah permainan menembak yang mana murid akan menggunakan pistol mainan yang disediakan untuk menembak sasaran yang disediakan. Maksudnya kat sini dalam pelaksanaan inovasi ini saya menggunakan kaedah permainan menembak. Kita nak tengok macam mana permainan menembak ni kan. Jadi mari kita lanjutkan kita punya pembentangan. Dan ni kita guna bukan pistol betul lah kat sini, dan nyatakanlah lebih safety pistol mainan saja, dan ada juga sasaran yang disediakan. Okey, inovasi ini
memfokuskan kepada MBBK ketidakupayaan penglihatan tahap 2. Inilah yang saya katakan tadi di awal tadi. Dalam model ada skop dia. Ini skop saya. Skop saya iaitu MBBK ketidakupayaan penglihatan tahap 2. Kemudian, dua topik penting untuk MBBK ketidakupayaan penglihatan telah diterapkan dalam projek ataupun produk inovasi ini. Maksudnya kat sini ada dua topik matematik yang ada dalam saya punya inovasi ini, iaitu pecahan dan tekstur. Tekstur ni lebih kepada dari sentuhan lah, sebab kalau untuk ketidakupayaan penglihatan, murid ketidakupayaan penglihatan, dia perlu gambar rajah timbul lah. Macam kita tahu dalam subjek matematik ada perlunya kita mengesan ataupun mengutip data daripada gambar rajah. Tapi untuk masalah penglihatan, ketidakupayaan penglihatan, kita ada gambar rajah timbul dan ia perlu diakses dengan menggunakan dari sentuhan. Jadi adalah topik tekstur ni untuk kita melatih ataupun meningkatkan kemahiran dari sentuhan dia bagi kegunaan semasa gambar rajah. Untuk makluman semua, bagi penggunaan gambar rajah timbul ni, ramai MBBK ketidakupayaan penglihatan yang masih lemah lagi untuk menguasai topik-topik yang berkaitan dengan gambar rajah. Seterusnya, produk inovasi ini membentuk produk inovasi ini berbentuk maujud dan ada elemen digital di dalamnya. Maksudnya kat sini produk yang saya hasilkan ni ialah dari segi penerangan pun kita dah tahu ia bentuk maujud dan adanya elemen digital. Kita nak tahu apa elemen digitalnya itu kan, dengan adanya QR code, adanya bunyi, nanti kita akan lebih perincikan lah dalam webinar kita. Seterusnya kita tengok pula rasional. Ini kita dah bergerak kepada rasional lah. Rasional penghasilan produk inovasi ini. Okey, kita next. Okey, kita dapat tengok kat sini. Yang pertamanya ia dapat membantu rasional dia. Yang pertama, membantu MBBK ketidakupayaan penglihatan yang sukar memahami konsep pecahan. Maksud saya kata tadi ada topik pecahan dan tekstur. Ini poin ini lebih kepada untuk kita bantu dia lah memahami konsep pecahan. Okey, yang keduanya, membantu MBBK ketidakupayaan penglihatan dalam meningkatkan kemahiran dari sentuhan mereka. Ini yang saya katakan tadi lah, untuk kita sebenarnya tujuan dia bila kita dapat meningkatkan kemahiran, jadi dia senanglah untuk mengesan apa yang ada pada gambar rajah timbul. Yang ketiga, dapat merangsang deria pendengaran MBBK ketidakupayaan penglihatan. Okey, macam saya katakan tadi, ada permainan menembak. Jadi saya ada selitkan ataupun terapkan unsur elemen bunyi. Kan macam mana MBBK ketidakupayaan penglihatan yang ada yang kurang pada deria penglihatan untuk menembak. Jadi dengan adanya elemen bunyi pada produk inovasi ini, dia dapat membantu MBBK ketidakupayaan penglihatan menentukan arah sasaran dia. Jadi inilah saya kata boleh meningkatkan, dapat merangsang dari pendengaran. Jadi dia melatih MBBK ketidakupayaan penglihatan punya pendengaran untuk bila dia nak tembak dia akan dengar betul-betul dan benda tu akan merangsang dari pendengaran secara tidak langsung. Seterusnya, okey, ini dia juga. Dapat melatih MBBK ketidakupayaan penglihatan untuk lebih fokus dalam sesuatu perkara. Okey, kat sini, kalau apa-apa pun lah kita nak sukan menembak ataupun untuk sukan yang memerlukan perhatian yang tinggi. Inilah antaranya sukan menembak. Dia perlu fokus yang tinggi untuk dipastikan tembakan dia tu terkena pada sasaran. Contoh dia dengar betul-betul, dia kena dengar dan fokus pada bunyi tu supaya dia punya tembakan tu tak terlajak ke tepi, tak terlajak ke atas dan ke bawah, untuk pastikan dia betul-betul dengar tembakan itu tepat pada sasaran. Seterusnya, rasional seterusnya, okey, ini adalah menyokong kepada berkaitan dengan tumpuan tadi. Ini rujukan berkaitan dengan bagi menyokong tumpuan tadi. Kemahiran tumpuan membantu mempertingkatkan kemahiran yang diperlukan di sekolah, seperti kemahiran membaca, menulis dan mengira. Yang ini dinyatakan sendiri oleh Manisah Muhammad Ali dan Norizah Sahal pada tahun 2016. Okey, kat sini sebenarnya dia jelas lah. Nak cakap sebenarnya dengan produk ni dapat membantu untuk dia lebih fokus. Dan sebenarnya keperluan untuk murid fokus ni juga sebenarnya kita sangat perlukan lah. Untuk dia bila dia dah biasa dengan fokus, jadi dalam kelas pun dia akan mudah untuk fokus apa yang kita ajar. Okey, yang terakhir iaitu menarik perhatian MBBK ketidakupayaan penglihatan untuk mempelajari subjek matematik. Sebenarnya subjek matematik di sekolah bukan saja MBBK ketidakupayaan penglihatan. Subjek matematik di sekolah bukan subjek yang
favorite bagi kebanyakan murid di sekolah. Jadi dengan adanya produk ini, rasional dia untuk kita tarik perhatian murid untuk belajar subjek matematik. Okey, seterusnya strategi penyelesaian. Okey, baik. Next. Okey, untuk strategi penyelesaian ni, ada poin yang pertama iaitu adanya kaedah bermain dalam produk inovasi ini. Okey, maksudnya kat sini bila adanya produk bermain, dia dapatlah menarik perhatian. Dia sebenarnya antara masalah yang dikatakan murid kurang minat dalam subjek matematik. Jadi dengan adanya kaedah bermain, dia dapat menarik perhatian murid untuk mempelajari subjek matematik. Yang keduanya, ini adalah merupakan sokongan rujukan yang menyokong poin pertama tadi, iaitu memang tidak dapat dinafikan bahawa pembelajaran berasaskan permainan memberi banyak manfaat dan faedah kepada murid. Ini dinyatakan sendiri oleh Rahimah Wahid 2020. Seterusnya, gabungan bahan maujud dan elemen digital pada produk inovasi. Ini adalah strategi yang baik. Bila kita gabungkan bahan maujud dan elemen digital ni, secara tak langsung dia dapat menarik minat, macam saya katakan tadi, menarik minat MBBK ketidakupayaan berlaitan. Ketidakupayaan berlaitan ni dia memang memerlukanlah bahan berbentuk maujud untuk dia pegang, untuk dia sentuh sendiri, untuk dia tahu macam mana bentuk dia, senang dia nak menggambarkan sesuatu perkara dengan adanya bahan berbentuk maujud. Dan kita terapkan elemen digital, dan bila ada elemen digital macam ada QR code kan, bila dia scan tiba-tiba keluar bunyi, benda tu dapat menarik minat dia, seronoknya bermain, seronoknya nak gunakan produk ni. Itu adalah strategi. Yang seterusnya, menerapkan penggunaan deria-deria lain seperti pendengaran dan sentuhan dalam produk inovasi. Okey, macam saya dah katakan tadi, adanya penggunaan deria sentuhan melalui macam tekstur ataupun benda-benda lain pula. Untuk kita gunakan produk ni ada guna deria sentuhan. Dan juga untuk pendengaran, macam pendengaran dia akan dengar bunyi tu untuk menentukan arah. Kemudian, menerapkan elemen peneguhan positif kepada MBBK sekiranya dapat menyelesaikan tugasan dalam produk inovasi ini. Okey, maksudnya kat sini adanya peneguhan positif yang kita terapkan dalam produk ini. Yang mana kalau dia dapat tembak dengan baik, contoh dia dapat tembak tepat pada sasaran, kemudian cikgu akan scan QR code yang ada perkataan tepat. Bila tepat, nanti ada pujian, tahniah, anda memang hebat. Benda itulah elemen itulah elemen pujian lah yang kita terapkan dalam peneguhan positif. Okey, kat sini ada rujukan yang menyokong peneguhan ini, iaitu peneguhan positif juga memberikan peneguhan positif juga memberikan sesuatu ganjaran atau pujian. Ini yang kita terapkan tu. Setelah perlakuan itu digunakan, setelah perlakuan itu ditunjukkan yang menyebabkan perlakuan itu diulangi atau diperkuatkan lagi. Ini dinyatakan sendiri oleh Muhammad Zulkarnain Abdul Hamid dan Muhammad Isa Hamzah 2021. Kat sini jelaslah peneguhan ni akan membantu murid tu sendiri untuk dia suka nak buat benda tu lagi. Bila dia biasa buat, dah lama benda tu jadi tabiat untuk dia orang. Baik, seterusnya penggunaan. Inilah penggunaan ini saya akan terangkan bagaimana cara menggunakan produk inovasi yang saya hasilkan ini. Baik, kita tengok dulu. Inilah produk saya. Baik, ini produknya. Baik, kita baca step kat sini. Yang pertamanya, buka kotak dan keluarkan kesemua barang dari kotak berkenaan. Okey, jadi kita akan buka. Dia penggunaan kotak ni pun kita guna velcro. Sebelum saya keluarkan barang, boleh tengoklah sekeliling ni daripada atas. Ni atas dia, bahagian atas dia. Dan ini pembukaan. Ini pembukaan nombor 3 lah. Ini ada tengok, kita ada nombor apa ni? Ini nombor 4, ini nombor 1, ini nombor 2, belakang tadi nombor 3 kan. Jadi yang saya akan menghadapkan menghadap dengan saya ni adalah ini nombor 1. Saya akan menghadap nombor 1 lah. So kat sini ada nombor 6, 4, 3. So atas ni adalah nombor 5 sampai nombor 10. So kita akan buka, keluarkan macam mana dengan arahan ni. Kita akan buka, keluarkan semua. Tak ada guna velcro. So senang lah nak lock, tak ada barang tercicir ke kan. Ada senang nak lock dan dia senang nak buka. Macam tu je. So kita buka. Kita suruh keluarkan semua barang. Kita akan keluarkan dulu. Right, kita letak dulu kat sini.
Okey. Negara Alright. Kemudian kita akan ada lagi tak? Kita cek dulu. Mak lagi, ada lagi. Okey. Okey. Kemudian lepas tu kita tutup balik lah. Alright. Okey, selepas kita keluarkan barang, boleh tengok ni semua barang yang ada. Memang agak berserabut sikit, banyak sikit. Ni. Okey, tak apa. Kita tak semua sini dulu. Baik. Okey, step kedua kita tengok kat sini iaitu tampalkan 10 keping papan pelekap yang telah dilabelkan pada permukaan kotak yang telah dilabelkan pada permukaan kotak dengan berpandukan nombor yang terdapat pada permukaan kotak dan pada bahagian belakang papan pelekap. Okey. Kita akan labelkan. Kita akan pasang. Kita ambil dulu. Kita nak ambil pun kena hati sebab takut dia terjatuh yang lain-lain. Alright. Jadi tadi seperti mana kita tahu adanya nombor-nombor pada kotak ni. Jadi kita tengok dia boleh, kita boleh baca juga kan nombor dalam tulisan braille. Ni nombor 4. Jadi kita akan tambah kat nombor 4. Nombor 4 dah pasang. Nombor berapa pula? Ini nombor 2. Nombor 2. Nombor 2. Okey. Nombor 2. Salah. Ini nombor 4. Tadi tak raba betul. Tak pegang betul. Okey. Yang ni nombor 4. Okey. Kita akan pasang. Kemudian yang ini nombor 2. Okey, nombor 2. Kita tekan nombor 2. Okey, kemudian bukaan yang besar ni ini nombor 1. Nombor 1 dekat sini, kat tempat saya lah. Kat sini tempat saya. Kita akan tampalkan. Okey. Dan kita akan tampalkan nombor 3 pada tempat nombor 3. Okey, selesai. Setiap permukaan kita dah tampal. Yang atas ni lah. Yang atas ni. Yang ini nombor 5. Nombor 5 di sini. Kemudian ini nombor 9. Baik, yang ini nombor 10. Nombor 10 kita tambah kat sini. Alright. Kemudian ini salah. Ini nombor 7, nombor 7. Okey, di atas ni. Sini. Baik, yang ini nombor 6. Nombor 6 kat sini. Apa yang kat sini? Kemudian yang ini nombor 8. Ya, nombor 8 ni, nombor 8. Nombor 8.
Okey, selesai kita tampal yang ini semua, siap atas dia jadi macam ni. Ni daripada situ kalau kita pusingkan macam ni. Ni kita fokus yang kepada topik pecahan macam ni. Okey, jadi settle. Baik. Selepas kita dah tampal, kita baca baik dia punya arahan seterusnya. Okey, itu arahan yang kedua. Baik, kemudian arahan yang ketiga iaitu letakkan dua penggera pada bahagian yang disediakan. Okey, penggera. Kita akan ambil penggera. Okey, ini penggera yang kita gunakan. Okey, ini penggera dia. Kalau tengok kat sini ada ruangan kosong ni. Ruangan kosong velcro ni kan. Dia untuk pasang penggera. Jadi kita akan letakkan penggera di sini. Right. Kat sini kita akan letak penggera. Penggera dah pasang. Selesai. Kita baca yang seterusnya iaitu okey. Pilih salah satu topik yang ingin difokuskan. Okey, baik. Ini saya akan pilih kat sini ada tajuk kan. Kat sini ada tajuk. Saya akan pilih pecahan. Kalau saya pusing belah sini, ini berkaitan dengan texture. Jadi saya akan fokus pada ini iaitu berkaitan dengan pecahan. Acukan pistol pada sasaran serta bersedia untuk menembak. Untuk membuat tembakan. Baik. Baik, ini pistol, Baik, ini peluru. Jadi kita akan masukkan peluru. Dia suruh acukan tapi saya nak baca dulu arahan. Kemudian kat situ juga dia bagi tahu guru akan menghidupkan penggera yang terdapat pada kotak untuk menentukan arah sasaran MBBK ketidakupayaan penglihatan. Jadi kemudian guru pula akan hidup kemudian murid ni akan pegang pistol dan dia akan berdiri menghadap ke situ. Okay, dia akan berdiri menghadap sasaran. Kemudian guru akan hidupkan penggera untuk bagi panduan. Dia akan hidupkan macam tu. Baik, saya baca dulu yang lain supaya kita tak. Baik, seterusnya MBK akan menembak pada sasaran serta sentuh pada tempat peluru itu melekat. Okey. Baik, saya akan buat tu macam tu. Saya hidup dulu. Penggera ni kita akan hidupkan dulu. Okey, kemudian murid pun akan mendengar arahan untuk suruh menembak daripada guru. Okey, ready, tembak. Kemudian murid pun akan tembak, dengar. Dan dia akan tembak. Okey, lepas tu dia pun sentuh. Matikan alarm. Dan dia sentuh. Okey, dia pun sentuh ni dia ada garis-garis kat sini. Sasaran ada garis. So dia rasa ni kawasan kanan ke kawasan kiri? Ni kawasan kanan. Rasa kotak ni multi-board ataupun papan melekap ni kawasan kanan. Kemudian dia pun ikut ni. Dia akan terjumpa dengan ini QR code. Sebelum tu. Kalau kita tengok okey, ni kan ini saya lepas je murid tembak melekat pada sasaran, guru akan scan ini. Guru akan scan ni. Yang ni. Ada perkataan tepat ataupun tidak tepat. Kalau tembakan dia tersasar, dia akan scan yang tidak tepat lah. Tapi kalau tembakan dia tepat pada sasaran, okey, dia akan scan yang tepat ni. Okay. Kemudian dia akan scan lah kat sini kan. Jadi tadi kan tembakan tepat, jadi kita akan scan yang tepat ni. Okey, guru akan scan untuk bagi tujuan dia scan untuk bagi tu murid lah. Murid, tadi tembakan aku tepat ke tak tepat ni? So kita gunakan elemen digital untuk bagi tahu dia. Kemudian dia akan dengar suara. Tanya, tembakan anda tepat pada sasaran. Anda memang hebat.
Sila sentuh sasaran anda dan kenal pasti QR kod soalan untuk anda. Kemudian, anda perlu mengimbas QR kod soalan tersebut dan menjawab soalan yang diberikan. Baik, itu sekiranya tepat. Jadi macam dia beritahu tadi arahan sentuh macam tadi saya buat, sentuh dan cari QR code. Okay, sebelum tu saya nak bagi dengan tak tepat lah pula. Kalau tak tepat dia jadi macam mana? Kita scan dulu. Tak tepat. Okey. Okey, kita tengok Kita dengar. Alah, sikit je lagi tembakan anda nak tepat pada sasaran. Tidak mengapa, anda boleh cuba lagi. Jangan berputus asa, cuba sehingga berjaya. Saya yakin anda akan berjaya. Baik, itu kalau tidak tepat. Okey. Baik. Kalau kita tengok poin tadi, yang ini yang saya terangkan ni, iaitu guru perlu memainkan peranannya untuk mengimbas QR code sama ada tembakan MBBK ketidakupayaan pelatihan tepat ataupun tidak pada sasaran. Okey, lepas dia dah scan, apa yang dia kena buat? Melalui sasaran berkenaan, MBBK perlu kenal pasti QR code soalan untuk dirinya. Baik. Kemudian MBBK akan mengimbas QR code berkenaan dan mendengar soalan yang berbunyi. Okey. Kita tengok soalan dia tadi. Soalan tadi kalau kita tengok tak berada di sini Berada di sini. So kalau contoh kita takut dia scam ni, kita boleh cabut. QR code ni boleh cabut dan kita boleh suruh dia scan gunakan ni . Okey, pada berjaya scan. Baik. Kita dengar. Dengan menggunakan kotak pecahan yang disediakan, bentukkan pecahan 1/2. Semoga berjaya. Baik. Dia kata dengan menggunakan kotak pecahan yang disediakan, bentukkan pecahan 1/2. Itu contoh soalan yang boleh kita tunjukkan. Okey, baik. Kemudian kita sambung baca dia punya poin, iaitu sekiranya ia berkaitan dengan pecahan, MBBK ketidakupayaan pelatihan akan menggunakan kotak pecahan, kapas dan pembahagi bekas untuk membentuk pecahan yang diminta dalam soalan. Manakala sekiranya ia berkaitan dengan tekstur, MBBK akan menjawab soalan menggunakan buku latihan pelbagai tekstur. Okey, kita tengok kotak pecahan yang saya telah buat ni. Okey. Kalau kita tengok pada kotak pecahan ini, macam tadi dia kata 1/2. Okay, ini kotak pecahan dia. Saya akan buka. Dia macam ni. Dan kotak pecahan ni dia boleh kawal. Dia boleh kawal row dan baris. Ni cara nak kawal dia senang saja. Ni dia punya row ni semua row dia. Baris ni dia boleh kawal dengan menggunakan ni. Okey. Kita letak. Tadi dia kata 1/2 kan. So kita tinggalkan satu baris je lah. Satu row pertama je kita, yang lain semua kita tutup. Dia boleh kawal, lepas tu kita boleh lekatkan dia dekat velcro kat tepi-tepi ni, kita tampalkan. So 1/2. So kita buat 2 kotak saja. Macam ni. Kemudian kita buat 2 kotak. Pembagi ni sebab dia boleh cabut-cabut. Ni pembagi lah. Ni bekas, ni kotak pecahan, lepas tu ini pembagi. Pembagi ni kita letak dalam tengah. Kemudian kita ambil ni bekas yang kita sediakan dalam ni, ada kapas. Tadi 1/2. So kita pun letaklah satu dekat dalam satu lubang, satu kotak. So jadilah 1/2. Selesai. Inilah kotak pecahan. So kalau kita nak buat 2/3 ke apa ke, kita boleh just ke bawah kan. Contoh kita nak buat 2/3 ke apa kan. Kita boleh cabut lah ni. Ini boleh cabut. So jadi 3 lubang. So kalau nak 2/3, kita letaklah 2 kat sini. So dah 2 lubang. Ataupun dalam satu baris pun kita boleh buat 3 kotak kan. Macam tu lah. Simple. Inilah berkaitan, inilah kotak pecahan yang kita ketengahkan. Baik.
Yes, itu kalau kita fokus pada pecahan. Itu kalau kita tembak. Kalau soalan berkaitan dengan tekstur, dia akan dalam kita akan menggunakan buku latihan pelbagai tekstur. Inilah dia buku latihan pelbagai tekstur ni. Jadi dalam soalan tu dia akan tanya, selesaikan latihan 3, selesaikan. Tengoklah dia ada 10-an soalan. So kita boleh tengok. Ni contoh latihan yang ni, latihan 4. Cari tekstur rumput. Dari soalan braille dan soalan tulisan besar. Cari tekstur rumput. So berdasarkan dua ni, ini adalah tekstur rumput. So kita cabut dan kita tampalkan kat sini saja. Macam tu. Itu kalau untuk kenal tekstur. Ni ada banyak latihan lah. Kat sini. Dia akan makin lama mungkin susah lah. Dia akan banyak dan terlalu banyak lah. Contoh macam ni. Ini latihan berapa? Ni latihan 12. Dia cari tekstur rumput juga. So kat ni rumput kat sini. So jangan cabut, letak kat sini. Baik. Selesai untuk. Jadi kalau dia nak mahir untuk kenal tekstur ni, kalau kita nak bagi dia kenal tekstur dulu, kita ada sediakan juga buku nota pelbagai tekstur. Buku nota kenal tekstur ini. Ni buku notanya ada macam ni lah. Ada nota kat sini dan kita bagi rasa tekstur. Ada 6 lah, ada 6. Ini span. Ini kain macam ni. Ada macam ni. Kalau kotak pecahan tu kita boleh guna untuk nota lah. Kalau kita nak menggunakan soalan-soalan kat sini, tak apa, cikgu bagi soalan sendiri, so diorang bentukkan guna kotak pecahan ni. Tak ada masalah. Okey, kita tengok poin yang terakhir, iaitu sekiranya jawapan MBBK ketidakupayaan penglihatan betul atau salah, guru akan mengimbas QR code yang terdapat pada kotak berdasarkan jawapan yang diberikan. Contoh kalau jawapan tadi tu betul ataupun salah, kita boleh gunakan kat sini ada QR code. Betul ataupun salah kat sini. Jadi contohnya kalau contoh jawapan dia betul, kita dengan salah dulu lah. Kita dengan salah dulu. Kalau salah kita try dengan kita scan. Okey. Dia akan bunyi lah. Kalau salah dia akan bunyi macam ni lah. Okey, kita tunggu apa bunyi dia. Oops, jawapan anda hampir sahaja tepat. Tidak mengapa, anda boleh cuba lagi. Cuba sehingga berjaya. Selamat mencuba. Baik, itu kalau salah. Kalau betul, dia akan bunyi macam ni. Kita scan betul. Okey, kita scan dulu. Inilah yang kita kata tadi, peneguhan positif yang kita terapkan dalam video kita. Walaupun salah, kita still ada bagi kata-kata semangat untuk kita cuba lagi. Wah, anda memang bijak. Jawapan anda tepat. Tahniah saya ucapkan. Teruskan kejayaan ini. Ya, itulah. Antara itulah kalau sekiranya betul, kita puji dia, dan kita bagi tepukan untuk mereka, jadi mereka akan lebih bersemangat. Selesai. Jadi kalau kita nak simpan, just cabut tadi, sebab ni semua guna velcro. Just cabut, nanti saya akan simpan. Selesai berkaitan dengan penggunaan. Baik, kita berpindah kepada impak pula. Untuk impak ni ada 3 bahagian, iaitu berkaitan dengan yang pertama, produk inovasi Picu Matematik ini sendiri. Yang kedua, impak kepada guru. Dan yang ketiga, impak kepada MBBK ketidakupayaan penglihatan. Untuk produk inovasi, yang pertama, iaitu dia mudah digunakan. Iaitu kalau kita tengok tadi, senang lah nak gunakan kan. Nak pasang apa semua, dia guna velcro. Fully velcro lah. Okay, yang kedua, pelbagai fungsi tadi. Kita bukan setakat boleh belajar menembak ke apa semua. Kita juga boleh ada kotak pecahan dan sebagainya. Kemudian dia mesra pengguna. Untuk ketidakupayaan penglihatan, dia mesra pengguna, dia ada dot braille, dia senang. Kalau kita ada tempat-tempat QR code yang banyak tu, kita boleh cabut QR code tu dan kita boleh scan bawa ke tempat lain dan kita scan dengan mudah. Ada tulisan braille yang mudah untuk kita pasang dan sebagainya. Kemudian dia menarik perhatian. Menarik perhatian untuk kita gunakan lah. Macam kan tadi dari segi dia punya aktiviti, dari segi alat-alat yang ada dalam tu, itu dia menarik perhatian. Kemudian dia menyeronokkan. Waktu saya pergi menguji produk saya, memang murid-murid ni memang sangat seronok nak gunakan produk inovasi ini. Kita tengok impak kepada guru pula. Yang pertamanya, pengajaran menjadi lebih lancar. Bila ada produk ni, kita jadi lebih faham lah nak terangkan tentang
pecahan kita tak perlu nak buat gambar rajah dan sebagainya. Yang kedua, murid memberikan respon dengan baik dalam sesi PDP. So bila dia banyak ni, dia orang bukan seronok, dia bagi cikgu nak lagi, cikgu seronoklah, respon dia pun menyeronokkan. Respon dia pun baiklah dalam sesi PDP kita kan. Kemudian yang ketiga, memperkembangkan guru dalam pelbagai aspek seperti kreatif dan inovatif. Kalau kita adanya produk macam ni, jadi cikgu sendiri akan rasa, aku nak buat produk yang lagi bagus, aku nak try tambah baik dengan ada produk ni lah. So secara tak langsung dia dapat mengembangkan kreativiti guru tu sendiri dan inovatif guru tu sendiri. Kemudian memudahkan dalam penghasilan BBM. Sebab apa saya kata memudahkan dalam penghasilan BBM? Bila adanya produk seperti ini, so kita dah tak payah nak buat BBM yang complicated lah. Seperti gambar rajah timbul, sebab kita nak buat gambar rajah timbul ni susah, kita gunakan je kotak pecahan. Kalau untuk pecahan ni lah. Kemudian yang terakhir iaitu memudahkan dalam merancang aktiviti pembelajaran. Tak payah kita nak susah-susah rancang aktiviti pembelajaran untuk topik pecahan. Kita gunakan je aktiviti yang dah ada ni dalam produk ini. Kemudian kita tengok pula impak kepada MBBK ketidakupayaan penglihatan. Yang pertamanya, tertarik kepada subjek matematik. Jadi MBBK akan rasa macam seronok lah macam matematik ni kan. Dia akan rasa seronok nak belajar. Yang keduanya, mudah memahami konsep pecahan. Macam sebab adanya kotak macam ni lah. Kalau murid tipikal, dia orang akan sediakan 10 kotak. So nak buat 7/10, kita akan mewarna 7 bahagian dan 3 akan kosong 3. Tapi kalau macam mana kalau murid MBBK ketidakupayaan penglihatan ni nak mewarna kan? Jadi kita gunakan kotak pecahan ni lah. Yang seterusnya, mempunyai deria sentuhan yang lebih sensitif. Bila adanya produk macam ni, deria sentuhan diorang asyik main je kan. Dalam lama deria sentuhan tu asyik dah makin sensitif. Kita dah buat latihan berkaitan dengan tekstur. Jadi deria sentuhan tu diorang jadi makin lebih sensitif. Yang keempat, dapat menggunakan deria pendengaran dengan baik. Dengan adanya bila diorang biasa gunakan, diorang dah rasa merangsang deria sentuhan mereka. Dia dah dengar nak terembak bagi kena. Lama-lama deria sentuhan diorang, deria pendengaran diorang makin baik. Yang terakhir sekali, lebih mudah fokus dalam melakukan suatu perkara. Nak menembak ni kan kita perlukan fokus yang tinggi. Jadi secara tak langsung bila diorang dah belajar latih fokus, lama-lama diorang akan lebih fokus untuk melakukan apa-apa. Tak semestinya pada permainan saja. Baik, untuk slide selanjutnya itu penambahbaikan produk. Okey, kita next. Okey, ada dua saja penambahbaikan produk. Yang pertamanya, mempelbagaikan topik dalam subjek matematik. Inilah yang tadi kan, yang tadi ada kata membuat pemurnian tadi dalam model tu kan. Jadi inilah dia, iaitu yang pertamanya mempelbagaikan topik dalam subjek matematik. So sebenarnya kalau kita nak tambah subjek je, kita boleh je buat contoh nak tambah subjek, nak tambah topik peratus pula. So kita just adakan sasaran berwarna lain. Kemudian kita sediakan QR code dan nanti kita tinggal tampal je. Kita ada set ni. Okey, ni set peratus. Kita letak papan pelekap dengan mounting board ni lah. Mounting board ni dengan yang bermaksud sasaran dengan 10 QR code. So kita boleh cabut QR code yang ada kat sini. Kita boleh cabut ni kan. Ni kita boleh cabut. Biarkan pistol tu dulu. Kita boleh cabut. Ni semua boleh cabut. Kita tampal je QR code 10 yang baru yang berkaitan dengan peratus. So tak ada masalah untuk kita tambah topik lain. So itu antara penambahbaikan yang contoh kita banyakkanlah topik-topik, jangan tertumpu pada pecahan saja. Yang kedua, letakkan manual penggunaan berbentuk QR code pada produk inovasi ni. Sebab ni kalau kita tak ada manual penggunaan kan. So kalau boleh letakkanlah bukan pada papan ni, kita cabut ni semua yang atas kotak tu kita cabut, tampal manual penggunaan berbentuk QR code. Mungkin dalam QR code tu dia akan menghubungkan pada dua pilihan, berbentuk video ataupun berbentuk teks. Okey, slide seterusnya iaitu perluasan /komersial. Okay, next. Okey, kat sini ada gambar poster. Okey, poin yang saya ketengahkan kat sini ada 3, iaitu produk ini boleh dikomersialkan di pasaran kerana ia mempunyai potensi yang tinggi untuk membantu MBBK ketidakupayaan penglihatan, khususnya dalam subjek matematik. Kat sini sebab dia sesuai lah kalau kita nak komersialkan kan kat pasaran. Okay, poin kedua, moto yang boleh digunakan oleh pengkaji untuk mempromosikan produk ini ialah pelbagai guna, mudah, faham dan menyeronokkan. Ini berkaitan dengan tadilah pelbagai guna,
Atau kita pun mudah faham lah dengan benda ni kan. Mudah digunakan apa semua. Dan dia menyeronokkan, itu penting lah. Harga jualan yang sesuai bagi produk inovasi ini adalah RM300. Nah, dia sebab dia kita bukan saja bergantung pada produk yang dah tersedia, kita boleh modify dengan ada tambah topik-topik lain. Nah, ikut kreativiti guru tu sendiri. Okey, slide seterusnya. Foto yang berkaitan. Ini foto yang berkaitan dengan produk inovasi inilah. Okey, kita tengok. Slide next. Ini ada 5 permukaan yang dah dipasang, depan, kiri dan kanan, belakang dan juga atas. Okay, next. Okay, ini 5 bahan yang adalah buku latihan pelbagai tekstur. Kita ada buku nota kenali tekstur, kita ada pistol, ada kotak pecahan dan ada kapas dan pembahagi dan satu bekas yang sama lah. Ada kapas dan pembahagi. Dan next. Ini dia jadual dan rajah yang berkaitan. Next slide. Okey, ini dia cartagan yang kita gunakan cartagan. Kat sini adalah 10 perkara ni. Yang pertamanya, taklimat pentaksiran berterusan untuk PKUK 3152 yang dijalankan pada bulan Ogos benda ni. Kemudian kat sini juga ada dinyatakan tentang kuis. Kuis ni dijalankan pada bulan September. Yang ketiganya, membuat penerangan inovasi. Macam saya tak buat draft. Saya buat penerangan inovasi kepada pensyarah saya iaitu Dr. Lin Chin Yin pada bulan September. Kemudian sebab draft kan susah untuk saya melakar. Saya nak buat draft tu dalam bentuk penerangan lah. Tapi kalau nak melakar tu saya memang tak boleh sebab saya sendiri ada masalah pelatihan. Tapi saya telah memberi penjelasan sepenuhnya kepada doktor saya dan menanyakan pandangan beliau tentang inovasi. Inilah hasil yang hasil pandangan beliau sendiri. Dan inilah hasil perbincangan saya dan pensyarah saya. Kemudian inilah penghantaran lakaran inovasi waktu ni. Waktu ni saya berbincang iaitu pada bulan September juga. Pembentangan lakaran inovasi pada bulan September juga. Kemudian proses penghasilan inovasi ini juga pada bulan September. Kemudian membuat pengujian terhadap inovasi yang mana saya telah turun ke SKPK Seremban untuk berjumpa dengan murid tahap 2 yang ada masalah pelatihan pada bulan September juga. Kemudian penghantaran produk inovasi juga pada bulan September. Dan penghantaran laporan produk inovasi Oktober, pada bulan Oktober. Kemudian pembentangan ini pada bulan Oktober lah. Baik. Kemudian slide yang terakhir, rujukan. Ada 3 rujukan kat sini yang saya gunakan sepanjang pembentangan saya. Dan akhir sekali daripada saya, sekian, terima kasih. Mohon maaf atas sebarang kesalahan dan kekurangan sepanjang saya membentangkan projek inovasi saya. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.